Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Ammar Mukhlis bin Abdul Muhsin. InsyaAllah hari ini saya akan membacakan surah Ar-Rum bermula daripada ayat 40 hingga ayat 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Hal min syurakaikum man yaf'alu min dhalikum min syai'. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Begitulah tadi ya bacaan surah Ar-Rum ayat 41 dan ayat ke-40 yang telah diperdengarkan oleh saudara Muhammad Ammar Mukhlis bin Abdul Muhsin, pelajar tahun 2 pengajian qiraat dengan kepujian Fakulti Quran dan Sunnah USIM yang juga merupakan Johan Tilawah Al-Quran peringkat Wilayah Persekutuan tahun 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke program Bincang @USIM. Satu wacana ilmu hasil kerjasama TV Al-Hijrah dan juga Universiti Sains Islam Malaysia dalam usaha memartabatkan integrasi ilmu nakli dan akli. Kepada para penonton yang berada di luar sana, pada petang ini sila like dan share. Jemput kawan-kawan, rakan-rakan taulan semua menyaksikan rancangan pada hari ini. Tak lama, setengah jam aja. Minggu lepas kita dah mengupas tajuk tentang Islam, sains dan perubatan bersama pakar-pakar dari USIM. Hari ini kita akan mengupas satu lagi tajuk yang sangat-sangat menarik, sangat relevan. Maklumlah sekolah dah nak buka sekarang ni. 3 bulan dah nak buka sekolah. Jadi kita nak bercerita tentang COVID-19 dan vaksin. Macam tadi yang telah diperdengarkan oleh saudara Ammar dalam bacaan ayat Al-Quran surah Rum, Allah telah berfirman bahawa Allah lah yang menciptakan kamu, memberi kamu rezeki, kemudian mematikan kamu dan kemudian menghidupkan kamu kembali. Sidang hari ini sekalian maknanya nyawa kita, hidup kita ini semua adalah amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan wajib sebagai seorang khalifah di muka bumi ini kita menjaga diri kita, kita menjaga ahli keluarga kita menjaga ahli masyarakat kita dengan baik. Jadi dalam suasana COVID sekarang ni, kita sangat beruntung kerana yang bersama-sama dengan kita pada petang ini adalah pakar-pakar belaka.
daripada USIM. Mari kita memperkenalkan dulu pakar-pakar kita. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, share dan kalau ada apa-apa soalan, tuliskan aja dekat komen tu, nanti saya akan bacakan. Okey, mari kita berkenalan dengan ahli-ahli panel kita pada petang ini. Kalau minggu lepas kita ada Ustaz Hariri jadi moderator, orang muda handsome. Minggu ni makcik ni pula lah enter frame. Okey, sebab kita nak bincang tentang ni lah. Vaksin dan juga yalah maklumlah situasi semasa ni kita mak-mak, ayah-ayah mesti risau kan. Anak masuk sekolah tu, selamat ke tidak anak kita dah vaksin, anak orang tu belum. Okey. Jadi mari kita berkenalan dengan panel kita yang pertama untuk program Bincang @USIM pada petang ini. Kita memperkenalkan Profesor Madya Dr. Nurul Azmawati binti Muhammad Elias Abdul Aziz. Pakar mikrobiologi klinikal dan pensyarah perubatan dari Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan. Assalamualaikum Dr. Nurul. Assalamualaikum Dr. Yati. Khabar? Baik, Alhamdulillah. Ni nampak. Dr. Nurul kat rumah ke kat office tu? Kat rumah. Okey, masih lagi work from home Okey, saya bersiaran dari studio USIM hari ini, Alhamdulillah. Okey, dan panel kita yang kedua, kita perkenalkan tokoh yang tidak asing lagi dalam bidang halal di negara ini, pengarah Institute of Fatwa and Halal IFAH USIM, iaitu Profesor Irwan Muhammad Sufi. Apa khabar, Prof? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Salam. Sihat, Prof? Alhamdulillah sihat. Okey. Kita ni semua kan, maklumlah kita kan sebaya lebih kurang kan, anak-anak sekolah semua kan. Prof Irwan tu ada lagi anak sekolah rendah tu kan? Ya. Ada lagi orangnya. Okey. So petang ni kita nak cakap tentang something that is very relevant yang berhubung kait dengan lebih 10-15 juta ibu bapa di luar sana tentang vaksinasi ni. Jadi kita mulakan dulu dengan Dr. Nurul lah. Boleh tak Dr. Nurul terangkan sebagai pakar microbiology clinical? Cuba terangkan sedikit apa itu vaksin. Dan kalau kita dapat vaksin, kebal ke tidak kita ni dengan COVID ni? Silakan doktor. Okey, terima kasih Dr. Yati kepada soalan tersebut. Okey. Vaksin apa itu vaksin? Vaksin ni sebenarnya adalah sejenis bahan yang dimasukkan ke dalam badan kita untuk merangsang sistem imun kita menghasilkan antibody dan juga sel imun Di dalam vaksin ini kita ada bahan penting iaitu yang dinamakan antigen Antigen ni sama ada diletakkan keseluruhan virus ataupun sebahagian daripada virus ataupun bahan genetik virus lah. Sebagai contoh kalau vaksin Sinovac tu dia menggunakan keseluruhan virus sebagai antigen, tapi virus itu telah diaktifkan lah, ataupun Pfizer menggunakan bahan genetik virus sebagai antigen Jadi apabila antigen itu masuk ke dalam badan kita, ianya akan merangsang penghasilan antibody terhadap virus tersebut. Jadi samping itu ada juga dihasilkan sel imun dan sel memory Sel memory ini sangat penting Saya boleh andaikan sel memory ini seperti askar simpanan Askar simpanan yang sangat-sangat terlatih, yang telah mengecam dan tahu bagaimana untuk menyingkirkan musuh dia tu. Jadi apabila suatu hari nanti apabila adanya serangan virus yang sebenar, jadi askar simpanan itu akan cepat diaktifkan dan terus akan membunuh. Kerana dia sudah terlatih dia dah kenal, dah tahu macam mana cara dan strategi dan taktik untuk melawan musuh tersebut. Jadi dengan pantasnya dia akan melawan musuh tersebut. Jadi jika kita telah mendapat vaksin kita tidak boleh katakan kita kebal kerana sebagai contoh kalau saya keluar, saya telah divaksin, kemudian saya keluar, contoh saya keluar, saya berjumpa dengan orang yang dijangkiti dia batuk depan saya misalnya saya akan menyedot udara yang dicemari maknanya virus boleh masuk ke dalam badan kita sama ada melalui mata, hidung atau mulut. Tapi apabila virus telah masuk ke dalam badan, apa yang badan kita buat ialah sebab dia dah kenal virus, ada musuh datang, jadi cepat-cepat sel memory tadi diaktifkan sebelum virus itu dapat cepat membiak dan menyebabkan jangkitan yang teruk Jadi apa yang saya nak katakan di sini ialah kita walaupun telah divaksin, kita masih lagi boleh mendapat jangkitan, tetapi jangkitan yang akan kita perolehi akan apa yang kita panggil very mild sangat sedikit, gejalanya sangat minimum ataupun tidak ada gejala langsung seperti ada laporan KKM mengatakan bahawa
daripada kajian mereka ya, beribu-ribu orang yang telah divaksin dapat jangkitan, hanya kurang daripada 5% saja yang dalam kategori 4 dan 5 ya. Yang lain tu lebih 90%, lebih 90% adalah dalam kategori 1 atau 2 saja. Sangat ringan sahaja gejala mereka. Itulah doktor, terima kasih atas penjelasan tersebut. Sebab kadang-kadang ada orang kita macam ada misconception jugalah. Kalau badan sihat ni perlu ke kita divaksinkan? Ataupun ada pula permintaan, saya sihat, saya dikecualikan dari vaksin. Boleh gitu doktor? Sebenarnya kita kena faham vaksin itu adalah langkah pencegahan ya. So kita cegah semasa kita masih sihat lah. Kalau kita dah sakit, kita tak bagi pencegahan, kita bagi rawatan pula ya. So sepatutnya vaksin diberikan kepada orang sihat lah, bukan kepada orang sakit. Betul, terima kasih doktor, jelas tu Jadi walaupun kita sihat walafiat, vaksin tu adalah untuk mencegah. Dan bila kita bercakap tentang mencegah ni, mari kita beralih pula kepada Prof Irwan. Okey, Prof Irwan ya, bila ada penyakit, tak ada penyakit tu kita mencegah. Jadi boleh tak Prof terangkan sedikit tentang langkah mengubat, langkah mencegah ni daripada perspektif fikih Islami? Silakan Prof. Okey, terima kasih Dr. Hayati, sebenarnya sahabat panel, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi untuk menjawab soalan ini berkenaan dengan langkah pencegahan mengikut ataupun menurut perspektif syariat Islam. Jadi kalau kita merujuk kepada Al-Quranul Karim dan juga hadis Rasulullah SAW, memang disebut dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah terdapat beberapa ayat dan juga hadis yang menceritakan tentang langkah-langkah pencegahan. Jadi saya kira tentang pencegahan dalam Islam ni sebenarnya kita telah pun banyak kali mendengar penerangan dan penjelasan daripada pakar-pakar syariah ataupun dalam takhasus pengajian Islam. Tetapi kita ulang balik supaya kita refresh balik memori kita dan kita cuba faham balik apakah saranan daripada syarak, khususnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, daripada junjungan Nabi Muhammad SAW apabila kita berhadapan dengan satu-satu keadaan wabak ataupun sekarang ni yang dinamakan pandemik COVID-19. Jadi kalau kita merujuk kepada Al-Quranul Karim, terdapat beberapa ayat, antaranya yang paling famous yang selalu kita dengar ialah dalam surah Al-Baqarah di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wala tulqu biaidikum ila tahlukah wa ahsinu, dan janganlah kamu mencampakkan diri kamu dalam kebinasaan dan berlaku baiklah ataupun berlaku eloklah. Jadi perkataan jangan mencampakkan diri kamu ini memang dia berkaitan dengan satu perkara yang umum. Apa-apa sahaja kebinasaan, apa-apa sahaja keburukan, maka kita perlu elakkan, jauhkan diri kita daripada terjerumus ataupun terjatuh dalam kebinasaan dan keburukan itu. Jadi kita bercakap berkenaan dengan COVID-19. COVID-19 ni apa? Demam biasa ke? Sesama biasa ke? Kalau kita ikuti lainlah kalau saya tak rasa tak ada seorang pun mereka yang akal waras tak tahu kewujudan COVID-19 ni, sebab kita dah masuk hampir tahun yang kedua. Jadi COVID-19 ini telah mengakibatkan puluhan ribu, statistik terkini di Malaysia telah mencecah lebih daripada 24,000 kematian akibat COVID-19 ini. Jadi menunjukkan ia adalah satu suasana ataupun satu penyakit yang berbahaya yang boleh menyebabkan kematian. Jadi apa cara kita, apa langkah kita untuk menghalang diri kita, mengelakkan diri kita, menjauhkan diri kita daripada terkena pandemik ataupun terkena COVID-19 ini? Salah satunya seperti mana saranan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kita campakkan diri kita dalam kebinasaan. Jadi kalau kita faham betul-betul tuntutan ayat ini, apa sahaja yang mendedahkan diri kita kepada COVID-19 ini, maka itu kita telah melanggar ataupun kita tidak mengikut saranan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi antara langkah pencegahan yang telah diambil oleh pihak berkuasa kesihatan, iaitu Kementerian Kesihatan Malaysia kita melalui program vaksin. Jadi seperti mana yang telah dijelaskan oleh sahabat panel kita tadi, apa fungsi vaksin, bagaimana vaksin itu beroperasi dan sebagainya, ia berbentuk pencegahan. So kalau kita dah terkena penyakit, kita dah lemah, dah diintubate, memang dikomakan, ditidurkan, yang entah akan bangun ataupun tidak, maka
sebagai langkah pencegahan, maka elok dan patutlah kita mengambil apa sahaja langkah pencegahan. Kalau dalam konteks sekarang ni, melalui vaksin. So itu panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat pula panduan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan antara hadis yang disebut daripada Usamah bin Zaid, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tum bit-ta'un bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha." Yang bermaksud, jika kamu mengetahui wabak ta'un telah berlaku dalam satu kawasan, jangan kamu pandai-pandai masuk tanpa persediaan, tanpa ilmu, tanpa kita panggil kelengkapan pelindungan diri dan sebagainya. Dan apabila berada dalam satu kawasan yang dilanda ta'un itu, jangan pandai-pandai keluar sekiranya tidak dibenarkan keluar. Okey. Dr. Yati, ramai yang menyatakan bahawa hadis ini tidak boleh dikiaskan dengan COVID. Sebab sifat ataupun nature ta'un dikatakan lain, kemudian COVID lain. Okey, kalau kita melihat dari segi tabiat dua-dua penyakit ini, ta'un dan juga COVID-19 ini, memang nature dia lain. Dan kita nak perbetulkan pemahaman tentang ta'un yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bukan ta'un dalam bahasa Melayu. Ta'un dalam bahasa Melayu berarti cirit-birit, diarrhea lah kan. Tetapi ta'un yang dimaksudkan dalam hadis ini ada 2-3 tafsiran. Yang pertama yang berkaitan dengan penyakit kelenjar ataupun kita kata beguk. Kan? Dan yang kedua tafsirannya ialah yang melibatkan penyakit pneumonia, pernafasan dan sebagainya. Jadi kita selama ni kita salah faham. Kita ingatkan ta'un yang disebut dalam hadis ni ta'un cirit-birit yang orang Melayu kita dok faham tu. Bukan. Okay. So kalaulah kita mengambil katakan tafsiran ta'un itu sebagai beguk, memang beguk dengan COVID-19 dia tak sama. Tetapi kenapa para ulama kita, para mufti kita mengkiaskan ataupun membuat analogi langkah pencegahan dalam ta'un itu boleh diaplikasi dalam pandemik COVID-19 kerana kita melihat illah, iaitu rasional hukum, sebab hukum kenapa larangan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis ini, iaitu illahnya ataupun rasional hukumnya, sebab hukumnya ialah Rasulullah nak bagi tahu supaya mengelakkan diri kita daripada sama macam ayat tadi, iaitu untuk mengelakkan diri daripada terjerumus dalam kebinasaan iaitu kematian. Jadi berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini serta penjelasan yang dijelaskan oleh para ulama kita, jelas kita faham bahawa inilah antara langkah-langkah pencegahan. Jadi apa sahaja apa langkah pencegahan yang untuk menyelamatkan nyawa, maka itu adalah dibenarkan dalam syariat Islam. Wallahu a'lam. Itulah bagus penjelasan Prof tadi, sangat mudah difahami. Kita ni memanglah kena mencegah kan, daripada kita pergi tadah diri untuk menerima sebarang penyakit tu. Tapi nak berbalik kepada Dr. Nurul lah. Kalau tadi kita dah vaksin, dah double dose vaksin ni, dan yang sebenarnya kita punya bukannya kebal dengan COVID-19 cuma nanti dia punya kira macam adalah askar-askar dalam badan yang nak menentang virus tu kan. Kalau masuk. Jadi kalau kita dah ada 2 dos ni, perlu ada 3 dos ke doktor? Okey, Dr. Yati. Okey, sebenarnya ya, kalau secara umum ya, kalau kita dah dapat vaksin atau kita dah lengkap dos vaksin ataupun kita dijangkiti kuman ya, badan kita akan menghasilkan antibody ya. Pada awalnya, peringkat awalnya antibody dalam badan kita ni memang banyak lah. Tetapi ianya akan menurun sedikit demi sedikit lah. Sebagai contoh, kalau dalam COVID-19 ni mereka mengatakan setelah 6 bulan, selepas 6 bulan divaksin, didapati bahawa antibody menurun dengan sangat banyak lah. Sebab tu ada teori kata kita perlukan dos ketiga ya. Tetapi sebenarnya ya, secara imunologi lah kan, seperti saya katakan tadi, vaksin yang tadi merangsang penghasilan antibody dan juga cell memory. Inilah pentingnya kenapa kita kena ada askar simpanan atau cell memory tadi. Walaupun antibody itu dah tak ada, tetapi cell memory kita masih ada. Jadi apabila selepas 6 bulan ke, selepas 8 bulan ke, apabila kita dijangkiti oleh virus ataupun dijangkiti oleh virus, cell memory kita ni akan diaktifkan dan cell memory ini yang menghasilkan antibody yang baru. Jadi jika bagi individu yang normal ya,
kajian menunjukkan bahawa ya 2 dos untuk vaksin yang 2 dos maksudnya 2 dos vaksin adalah sudah mencukupi ya. Kalau 1 dos dia kata dia boleh berikan lebih kurang 50% perlindungan, tetapi 2 dos boleh memberikan lebih kurang 90% perlindungan ya. Maksudnya orang yang normal mereka boleh menghasilkan sel memory, antibody dan sebagainya yang cukup untuk melindungi diri mereka daripada jangkitan teruk. Tetapi untuk mereka yang punya sel imun yang lemah ataupun sel imun yang tidak berfungsi dengan baik, contohnya warga emas, mereka yang berpenyakit kencing manis, pesakit HIV ataupun mereka menerima kemoterapi dan sebagainya, sel imun mereka agak lemah. Jadi dengan 2 dos saja mereka tidak dapat mencapai tindak balas yang optimum. Sebab itulah kerajaan kita memutuskan untuk memberikan dos ketiga kepada golongan-golongan ini sahaja kepada golongan yang mempunyai sel imun yang rendah ya. Dan juga untuk frontliners, saya lupa, dan juga untuk frontliners lah. Sebab frontliners kita tahu mereka terdedah kepada ramai orang terdedah kepada orang awam, terdedah kepada tempat berisiko tinggi, jadi mereka juga akan diberikan dos yang ketiga. Tetapi untuk orang lain, individu lain, mereka tidak perlukan dos yang ketiga. Walau bagaimanapun ya, saya nak tambah sikit ya, dos ketiga mungkin kita tidak perlukan, tetapi mungkin suatu hari nanti ya, mungkin bahawa 2 tahun lagi kalau COVID ni masih ada dan varian menjadi lebih ganas dan vaksin itu tidak lagi berkesan untuk melawan virus tersebut, mungkin kita perlukan vaksin yang baru tetapi dengan formulasi yang baru untuk melawan varian yang baru. Tetapi setakat hari ini vaksin yang sedia ada masih boleh berkesan terhadap varian yang ada. Walaupun mungkin berkurangan dia punya keberkesanan, tetapi masih boleh digunakan lagi untuk mencegah jangkitan COVID-19 yang baru. Betul lah, bila dengar doktor cakap macam tu, yelah kita sebagai ibu bapa kan memang sangat concern lah tentang jangkitan COVID-19 ni, terutama bila sekolah nak buka. Tapi sebelum tu nak tanya dengan Prof. Irwan dulu walaupun kita dah Majlis Fatwa Kebangsaan dah kata vaksin ni harus ada pula golongan yang wajib divaksin. Cuba Prof ceritakan sikit macam mana konsep halal haram ni diterapkan dalam pembuatan vaksin tu, Prof? Okey, baik. Ini antara soalan yang biasa dan selalu ditanya lah. Adakah ubat-ubatan ataupun dalam konteks sekarang kita bincang vaksin, adakah vaksin itu halal ataupun tidak. Jadi saya ucapkan tahniah dan syabas kepada kita, kepada mereka yang concern, yang ambil berat pasal halal haram, dan itu yang sepatutnya. Okey, namun kita perlu semangat perlu ada, pemahaman yang betul pun perlu ada. Barulah kita dapat memahami tentang sesuatu isu yang berkaitan dengan halal haram dengan sepatutnya. Baik, apabila kita merujuk dalam konteks perundangan kita di Malaysia, kita ada hukum fiqah. Kadang-kadang hukum fiqah orang langgar juga kan, orang tak ikut, maka diundang-undangkan, diperaturankan. So, kita melihat dari sudut peraturan ataupun undang-undang yang berkaitan dengan halal. Kita ada standard, iaitu standard halal pharmaceutical, pharmaceutical halal, di mana sebarang pembuatan ubat-ubatan ataupun vaksin, sebab dia termasuk dalam isu-isu pharmaceutical lah, maka ia perlu mengikut beberapa garis panduan. Antaranya tidak mengandungi bahagian ataupun sumber daripada haiwan yang tidak halal seperti khinzir, anjing dan lain-lain. Jadi kita duk ingat selama ni penghasilan ubat ataupun vaksin ini dia yang penting tak ada babi. Kalau ia daripada sumber yang binatang halal seperti lembu dan sebagainya, okey. Sebenarnya pemahaman itu pun salah. Kerana kita tidak membaca peraturan itu dengan habis, dengan betul. Dalam peraturan tersebut dia sebut apa? Satu-satu produk farmaseutical tidak boleh mengandungi daripada sumber haram seperti anjing dan babi itu. Yang kedua, tidak boleh mengandungi daripada haiwan halal tetapi tidak disembelih mengikut syarak. Makna kata, kalau ubat tu kita hasilkan daripada arnab sekalipun, kita hasilkan daripada lembu sekalipun, kambing, unta dan sebagainya yang halal kita makan, tetapi binatang tersebut tidak disembelih mengikut syarak, maka ia tetap menjadi ubat ataupun vaksin yang haram. Sebab tu kita kena betul-betul fahamkan kita dan juga masyarakat kita
tentang isu ini. Jadi antara lain ubat ataupun vaksin itu tidak mengandungi najis, selamat untuk dimakan, tidak beracun, tidak mabuk, tidak membahayakan kesihatan dan sebagainya. Okey, dan juga tidak mengandungi ataupun tidak berunsurkan daripada organ manusia lah. Ikutlah kita ambil kerat hati kita buat vaksin kan, tak boleh. Baik, jadi vaksin COVID-19, kita khususkan vaksin COVID-19. Yang biasa kita ada Pfizer, kita ada Sinovac dan juga AstraZeneca. Okey. Jadi kalau yang Pfizer daripada mRNA kan. Kemudian daripada yang tadi Dr. Nurul sebut Sinovac, daripada virus yang dinyah kumankan dan sebagainya lah kan. Itu kena tanya orang perubatan lah kan, mereka lebih arif kan. AstraZeneca kan, dikatakan kan, ada yang kata ia berunsur daripada tripsin babi kan, ada pula yang kata tidak, bukan dan sebagainya. Jadi kita pening. Jadi macam mana kita nak memberi penjelasan kepada masyarakat kita berkenaan dengan status ubat-ubatan ataupun vaksin COVID-19 ini halal ataupun harus dimakan, harus diambil ataupun tidak. Okey. Jadi kita dah ada garis panduan halal pharmaceutical ini. Okey. Namun sekiranya dan realitinya company-company pharmaceutical yang menghasilkan vaksin-vaksin ini, mereka kebanyakannya ataupun boleh dikatakan hampir kesemuanya dimonopoli oleh syarikat yang bukan Islam. Mereka tak ambil kisah pun sebenarnya pasal sumber halal haram ni. Yang penting mereka buat ni kan. Tetapi kita sebagai pengguna, khususnya di Malaysia, macam mana kita nak berurusan ataupun bertaamul, berinteraksi dengan keadaan ini. Baik. Setelah diberi penerangan kepada Jawatan Kuasa Muzakarah Fatwa Kebangsaan berkenaan dengan 3 vaksin yang kita ambil ini, maka KKM telah menjelaskan dari segi keselamatan daripada sumber, ia adalah daripada sumber yang kita katakan selamat dan ada yang berbentuk sintetik. Maka sebab itulah fatwa kita, keputusan hukum kita menyatakan vaksin adalah harus untuk kita suntik kepada masyarakat kita. Andai kata vaksin yang dihasilkan itu mengandungi sumber daripada babi sungguh. Memang berasal daripada sumber babi. Contohnya. Okey, sekarang ni kita bercakap tentang apa? Kita bercakap tentang COVID-19. COVID-19 bahaya ataupun tidak? Menyebabkan kematian ataupun tidak? Jawapannya ya. Di Malaysia sahaja yang tadi kita katakan statistik dah lebih 24,000 kematian. Di peringkat dunia dah mencecah 2 juta lebih dah kematian. Jadi ia melibatkan nyawa. Okey, saya nak sikit lagi Dr. Yati nak cerita pasal darurat ni. Sebagai contoh, kita masuk hutan tersesat, kehabisan makanan. Okey, kehabisan makanan, tiba-tiba kita nampak babi depan kita. Itu yang ada. Kita dah nak mati dah ni. Dah mati belum? Belum mati lagi. Kita belum mati lagi. Dalam keadaan itu pun kita dah dianggap darurat. Dibenarkan dan diharuskan untuk makan tetapi setakat mana yang perlu. Janganlah sampai istilah sendawa belahak 2-3 pinggan makan kan. Sekadar yang perlu. Maka begitulah juga kita analogikan dalam konteks vaksin. Sekiranya vaksin kita itu mengandungi daripada sumber babi sekalipun, maka dalam keadaan darurat ia diharuskan. Tetapi seperti mana yang telah dijelaskan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, bahawa vaksin-vaksin yang dihasilkan ataupun yang diluluskan penggunaannya di Malaysia daripada bahan sintetik. Dan even kalau daripada binatang pun ia telah melalui satu proses yang dikatakan istihalah. Dan benda ini telah pun dijelaskan kepada pihak Jawatan Kuasa Muzakarah Kebangsaan dan mereka memutuskan bahawa ianya harus. Jadi bagi saya Dr. Yati dan sahabat panel penonton sekalian, kita memberi kepercayaan kepada mereka yang dalam Jawatan Kuasa Fatwa, dalam Jawatan Kuasa Muzakarah yang telah pun berbincang, berdiskusi. Mereka juga merujuk kepada Quran, kepada hadis, fatwa-fatwa, pandangan para ulama silam dan kontemporari untuk kemaslahatan
untuk kemaslahatan rakyat kita dalam berhadapan dengan COVID-19 ini, maka keputusan telah pun dikatakan harus. Wallahu a'lam bishawab. Betul, terima kasih Prof. Itu penerangan yang sangat jelas tentang halal haram dalam pembuatan vaksin ni. Saya nak mengingatkan kepada rakan-rakan di FB, para penonton sekalian, ada soalan. Tapi sebelum kita baca soalan ni, nak tanya ada satu je soalan kepada Dr. Nurul tentang vaksinasi remaja yang baru saja dilancarkan oleh Kementerian Kesihatan. Ada kesan sampingan tak doktor? Maklumlah anak-anak sekolah ni. Silakan. Terima kasih Dr. Yati. Okey, seperti Dr. Yati katakan vaksinasi remaja baru saja bermula ya. Saya rasa mungkin tak sampai sebulan lagi ya. Dan ada ramai juga ibu bapa yang takut nak bawa anak-anak vaksin ya. Okey, sebenarnya ya, sebelum vaksinasi remaja ni dimulakan ya, kajian klinikal telah dijalankan ya untuk memastikan bahawa vaksin ini selamat untuk remaja, selamat dan juga berkesan untuk remaja ya. Kenapa? Mungkin ada orang tanya kenapa tak bagi awal-awal kalau berkesan ya? Kerana ya pada peringkat awal dulu ya, sebab kita tengok COVID-19 ni banyak melibatkan golongan dewasa, jadi kajian klinikal di peringkat awal hanya melibatkan golongan dewasa. Kita tidak melibatkan golongan remaja. Jadi sebab tak ada kajian klinikal lagi, kita tak bagi lagi. Jadi bila dah ada kajian klinikal disahkan selamat dan berkesan, barulah kita boleh berikan kepada golongan tersebut ya. Maksudnya kalau baby pun kita tak buat kajian lagi, kita tak boleh bagi lagi. Kita mesti buat kajian kepada golongan tertentu dan baru kita boleh bagi kepada golongan tersebut. Okey, untuk remaja ya, dia punya kesan sampingan basically lebih kurang sama dengan dewasa lah ya. Kebanyakannya, majoritinya ya mungkin akan mengalami gejala yang kesan sampingan yang ringan sajalah ya. Terutamanya sakit di tempat cucuk, bengkak, kemerahan, mungkin ada demam sikit-sikit kepala, itu adalah gejala yang normal, tidak perlu ditakuti. Itu menunjukkan bahawa kita punya sistem imun sedang bertindak balas ya. Maksudnya ada sesuatu berlaku dalam badan kita ya, sebab tu dah berlaku perkara sedemikian. Tetapi ada semasa kajian klinikal dilaporkan juga bahawa terdapat sedikit risiko untuk mendapat myocarditis atau kita panggil radang pada otot jantung ya. So radang pada otot jantung ni dikatakan banyak terjadi di kalangan remaja dan juga orang muda, lelaki lah ya, selepas dos kedua. So bila dan selalunya berlaku 2-3 hari selepas vaksin, mereka akan mengalami sakit dada dan juga mungkin sesak nafas lah. Tetapi dia punya kejadian ni sangat-sangat jarang berlaku ya. Dikatakan bahawa lebih kurang 1 dalam 50,000 orang ataupun mungkin lebih sedikit daripada itulah. Dan sebenarnya myocarditis ni kalau kita banding dengan myocarditis juga adalah salah satu komplikasi daripada jangkitan COVID-19. Jadi kalau kita bandingkan myocarditis disebabkan oleh jangkitan dengan myocarditis disebabkan oleh vaksin, sebenarnya myocarditis disebabkan oleh jangkitan adalah lebih tinggi, lebih 30% lebih tinggi daripada myocarditis disebabkan oleh vaksin. Dan apa lagi saya cakap tadi? Okey, jadinya ibu bapa tak perlu takutlah sebenarnya, sebab kebanyakan myocarditis ni adalah dia sekejap saja dan ianya selalunya sangat mild, sangat sangat ringan dan juga ia boleh pulih sendirilah. Tetapi saya nak ingatkan kepada ibu bapa lah, mungkin kita berjaga-jaga jugalah walaupun sangat jarang berlaku, tapi mungkin kena tengok-tengoklah sikit anak tu, mungkin tanya okey ke tak kalau ada anak sakit dah ada ke, rasa tak sihat ke, cepat-cepat bawa ke hospital lah. Itulah sekarang ni orang semua kalau anak dia sakit ke, orang sakit sikit je, salah vaksin. Bengkak tangan salah vaksin. Baru ni yang kes 2 orang pelajar yang kata meninggal dunia pun pasal vaksin. Kawan tu tak kena vaksin lagi pun. Itulah dia zaman sekarang ni. Dia semua nak cari scapegoat. Kita banyak rupanya soalan yang dekat FB. Minta maaf tadi tak tengok. Mari kita tengok soalan daripada Cik Syahrul Hafifi. Soalan yang sangat bagus. Ini saya buka kepada dua-dua panel. Macam mana kita nak pastikan semua orang ambil vaksin? Ada sebahagian tak mau ambil vaksin kerana ini adalah agenda WHO lah, konspirasi lah dan sebagainya. Terima kasih Cik Syahrul. Okey. Silakan Dr. Nurul dulu. Okey. Saya merasakan bahawa ramai yang tidak mengambil vaksin. Okey, kalau mungkin kita akan cakap yang tak ambil vaksin itu adalah anti vaksin ya, tapi sebenarnya pada pendapat saya lah ya, sebenarnya anti vaksin itu tak ramai. Yang ramai yang tak ambil itu mereka ni sebenarnya adalah golongan atas pagar ya. Mereka sebenarnya tak faham sangat tentang vaksin, tak tahu sangat, tapi mereka mendengar daripada sumber yang tak betul ya. Kadang tu mereka percaya pada WhatsApp, mereka percaya kepada cerita-cerita daripada kawan-kawan ya.
cerita di FB, di TikTok, YouTube dan sebagainya, ya, mereka tidak mencari sumber yang betul lah. Tapi bagaimana cara untuk meningkatkan keyakinan mereka. Saya rasa kita memang macam inilah, kita buat aktiviti-aktiviti seperti inilah, program-program sebegini perlulah lebih banyak dijalankan, bukan sahaja daripada KTM tetapi daripada orang lain jugalah, yang mana agensi-agensi lain yang berkaitan, yang supaya kita dapat meningkatkan kesedaran. Dan kalau boleh kita berjumpa mungkin lebih dekat dengan mereka yang tak nak vaksin ni, kita tanya kenapa. Kadang-kadang tu bila kita tanya kenapa, kita explain, dia kata oh okey, sebenarnya dia salah faham saja. Tapi kalau yang anti vaksin tu mungkin agak sukar sikitlah untuk untuk mempengaruhi mereka, sebab mereka memang ada satu idea yang memang dah fix dalam kepala mereka, ya. Tapi saya rasa kita perlu perlu fokus pada golongan atas pagar tu sebenarnya, especially kalau dekat kampung makcik-makcik tu, kadang dia dengar daripada ustaz-ustaz, kadang-kadang bukan tidak salah ustaz, tapi macam ada juga orang-orang yang macam mungkin dia menggunakan agama tetapi dia memberikan maklumat yang salah lah. Sepatutnya kita kena dengar daripada pakar yang berkaitan lah, pakar yang betul. Okey, Prof Irwan, cuba respon sikit part yang tersul tadi tu. Macam mana nak mendekati dia orang ni supaya semua vaksin. Sebab risau ni, nak orang tu tak vaksin lagi, anak kita dah vaksin dah. Okey, dia sebenarnya Dr. Yati, dia gini. Apabila melibatkan satu perbuatan, maka sama ada perbuatan itu dirancang ataupun tidak dirancang. Selagi mana ia berbentuk perbuatan, maka ia ada hukum fiqh. Saya bagi contoh. Kita pergi ke bank nak ambil duit untuk perbelanjaan, baru dapat gaji. Kan? Tiba-tiba berlaku rompakan. Okey? Berlaku rompakan. Perompok tu bawa parang ke ataupun bawa pistol, dia hunuskan parang tu dekat kita. Benda tu kita rancang tak? Kita tak rancang. Kan? Sebab kebetulan kita berada di tempat itu. Lalu berlakulah pergelutan contohnya. Dia nak tetak kita ataupun dia nak tembak kita, kita tepih tangan dia, tiba-tiba pistol tu tertembak orang lain, mati klien yang ada kat bank tu. Jadi benda tu kita tak rancang, tetapi dia adalah perbuatan, iaitu kita tidak sengaja, sebab kita nak selamatkan diri kita, kita tepis tangan dia, dia tertembak orang lain, mati orang itu. Ada hukum tak? Ada. Kita dipersalahkan? Tidak. Okey. Jadi bukan isu ini agenda Yahudi. Even kalau betul agenda Yahudi pun, kan, benda ini telah menyebabkan kematian. Telah menyebabkan satu keadaan darurat. Kan? Jadi kita perlu berinteraksi dengan perbuatan ataupun dengan agenda tersebut. Maka ia ada hukum dia. Kan? Jadi kita faham, kena faham situasi ini, kan. Jadi sebenarnya tidak timbul isu ini agenda siapa, ini bukan agenda. Even kalau agenda sekalipun, ia tetap ada hukum. Wallahualam. Okey, terima kasih Prof. Itu dia tadi kita dah dengar dengan panjang lebar daripada dua-dua orang panel, dan juga terima kasih kepada viewers kita yang bertanya pada hari ini. So, sekarang ini kita dah faham tentang vaksin, tentang hukum. Okey, 1 minit Dr. Nurul, silakan. Apakah pesanan kepada viewers kita? Pesanan saya kepada yang masih ragu-ragu, saya harap lepas mendengar program ni, harapnya dapat buat keputusan untuk ambil vaksin. Masih ada masa lagi, masih ada lagi banyak pusat-pusat pemberian vaksin yang dibuka dan boleh walk in juga untuk dapatkan vaksin. Untuk anak-anak pun pastikan mereka mendapatkan vaksin. Kita berikhtiar, insya-Allah selebihnya kita tawakal kepada Allah SWT. Okey, terima kasih Dr. Nurul. Prof Irwan, pesanan dalam masa 1 minit, silakan. Okey, pesanan kasih sayang daripada saya. Kan? Yang paling mesra lah. Kan? Kita tak nak marah siapa-siapa. Kita tak nak maki hamun siapa-siapa. Cuma kita berharap kepada semua masyarakat kita, penonton kita, kawan-kawan, sanak saudara yang di luar sana yang masih lagi enggan ataupun tidak mahu, ragu-ragu. Kan? Dari segi hukum fiqhnya, dari segi perubatannya mereka masih tak percaya ataupun ragu-ragu. Kita penjelasan telah pun kita berikan dari masa ke semasa, daripada start pandemik itu non-stop. Kita berdialog, kita berdiskusi, kita menjelaskan. So harap-harapnya mereka boleh nampak dan boleh faham. Dan saya nak bawa satu kaedah fiqh lah. Okay? Tadi kita dah bagi ayat Quran, kita dah bagi hadis, kita support lagi dengan kaedah-kaedah fiqh. Kan? Apabila berlaku kita panggil dua kemudaratan ataupun dua keburukan. Okey,
maka kita berhadapan dengan dua situasi buruk lah. Kan? Tak ambil yang ni akan dapat. Kan? Tak ambil yang ni akan dapat. Kan? Tak boleh lari. Maka dari segi kaedah fiqhnya kita kena ambil yang paling ringan. Kan? Iaitu kita takut vaksin ada side effect. Memang tak dinafikan. Kan? Pakar perubatan pun kata, kan, siapa ambil vaksin cucuk itu sama ada dia demam, mungkin ruam, kan, dan sebagainya, adalah sama ada side effect kecil ataupun besar. Kemungkinan boleh berlaku. Tapi alhamdulillah saya dua-dua alhamdulillah tak ada apa-apa, alhamdulillah. Kan? Tapi kalau tak ambil vaksin, kita akan berhadapan pula dengan COVID. Kan? COVID ini tanyalah pakar-pakar frontliners kita yang uruskan mereka berada dalam emergency room tu, dalam ICU tu, duk huk-hak pernafasannya, kan? Pilihlah sama ada kita nak dapatkan side effect yang ringan ataupun berat ataupun tidak ada side effect langsung. Kan? Ataupun kita nak berhadapan dengan COVID-19 yang mungkin boleh merenggut nyawa kita. Itu pesanan kasih sayang kita. Ya. Okey, alhamdulillah, syukur kita dah dengar pesanan dengan penuh kasih sayang dan mesra. Ambillah vaksin, bukan sekadar untuk menjaga diri kita tetapi juga untuk menjaga masyarakat kita. Jadi setinggi-tinggi penghargaan yang diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Nurul Azmawati binti Muhammad Alias Abdul Aziz, pakar mikrobiologi dan pensyarah perubatan dari Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan USIM, dan juga Profesor Irwan Muhammad Subri, pengarah Institute of Fatwa and Halal atau IFAH USIM. So jangan lupa sidang hadirin sekalian, viewers, sebelum itu terima kasih kepada semua yang menyertai program Bincang at USIM pada petang ini, dan jangan lupa untuk bersama-sama kita lagi pada hari dan waktu yang sama di FB Live Al-Hijrah hari Khamis 3 petang. Tak lama. Sekejap aja, 30 minit. Dan satu pesanan, jangan lupa untuk share video ini dengan semua rakan taulan, adik-beradik, makcik, pakcik, semua sekali itu. Anak-anak ke apa, share kita punya video. Dan kita akan tinggalkan viewers kita pada petang ini dengan satu video tentang Pusat Pemberian Vaksin USIM. So sehingga ke episod yang akan datang, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Stay safe, #kita jaga kita, #Allah jaga kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih semua. Mega IPT USIM merupakan PBB Mega yang pertama dibuka di Negeri Sembilan. Saya ingin memuji inisiatif yang dilaksanakan melalui Persatuan Pegawai Takdir dan Ikhtisas USIM yang menggerakkan usaha mengumpul dana untuk membeli 50 unit kerusi roda untuk disumbangkan kepada PPB IPT Mega USIM ini. Saya ingin mengucapkan terima kasihlah sebenarnya kepada Kementerian Belia dan Sukan yang memberikan sukarelawan MyVac, CITF Persekutuan, tak lupa juga sukarelawan daripada USIM sendiri.